وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Mudah-mudahan Ramadan yang ke-10 pada hari ini adalah merupakan Ramadan yang terbaik bagi kita, insya-Allah, ya. Hari yang terbaik dalam bulan Ramadan ini. InsyaAllah saya akan cuba untuk tadabbur, ya, pada ayat yang ke-135, iaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lizunubihim wa may yaghfiruz zunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Maknanya, dan juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak lagi meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, ya, kita telah pun insya-Allah menghabiskan fasa yang pertama dalam bulan Ramadan ini, iaitu fasa rahmah. Dan insya-Allah besok kita akan masuk kepada fasa yang kedua, iaitu fasa keampunan ataupun fasa maghfirah, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, marilah kita merenung sejenak, ya. Marilah kita bertafakur, ya, melihat kembali kepada keadaan silam kita dalam kehidupan kita sendiri. Ya, apakah dosa yang telah kita lakukan? Apakah dosa yang belum kita pohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya, dosa-dosa ini perlu kita hapuskan, ya, dengan kita memohon kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya dalam bulan Ramadan ini, ya. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memang tidak terlepas daripada dosa-dosa dalam setiap hari kehidupan kita.
Ya, siapalah kita ya, berbanding dengan Rasulullah SAW, seorang yang maksum yang telah diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merupakan al-fakir ilallah, ya, hamba yang banyak melakukan dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita merenung, mari kita bertafakur sejenak, ya, melihat kepada apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Ya, seandainya ada dosa-dosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, ya, cepat-cepatlah kita mohon keampunan daripada Allah, terutamanya pada bulan ini yang mana pintu keampunan yang dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, seandainya kita ingin memulakan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mulakanlah dengan bertaubat. Ya, kerana taubat itu adalah merupakan kunci menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apabila kita memulakan dengan taubat dan kita mengharapkan supaya Allah memberikan keampunan kepada kita, ya, dan kita mengharapkan supaya bulan yang mulia ini yang Allah bukakan pintu taubat seluas-luasnya akan menjadi satu bulan yang memberikan peluang yang besar kepada kita untuk kita mudah mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seandainya kita tidak menyedari kesalahan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tidak akan mampu untuk bertaubat. Ya. Sebab itulah pentingnya merenung, ya puan-puan. Kita renung tentang kehidupan masa kita yang lalu. Kalau ada solat yang masih belum diqada, tunaikanlah. Kalau masih ada maksiat yang masih kita lakukan sehingga sekarang, tinggalkan. Ya, perlulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan rahmatnya kepada kita, mudah kita untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, sebenarnya semuanya ini terpulang kepada hati kita. Ya, seandainya hati kita merasa perlunya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, perlunya kita mendapatkan keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah ya bagi kita untuk bertaubat. Ya, sebab itulah ya, kadang-kadang ada orang dia melakukan dosa, ya, tapi dia tidak dapat melihat dosanya itu sebagai satu dosa. Ya, sebesar mana pun dosa yang dilakukan, tetapi seandainya dia tidak dapat melihat itu adalah sebagai satu dosa, maka dia tidak akan mampu untuk bertaubat. Ya, sebenarnya taubat ni juga adalah merupakan hadiah daripada Allah SWT kepada kita. Perasaan ingin bertaubat, ya. Ramai orang yang di sana, yang di luar sana yang melakukan maksiat, tapi tidak merasakan apa yang dilakukan itu satu dosa. Ya, sehingga dosa yang dilakukan itu secara berterusan, ya, tanpa merasakan bersalah, tak rasa bersalah dalam diri sendiri. Sebab itulah ya, apabila seorang hamba tidak dapat merasakan dosa yang dilakukan itu sebagai satu dosa, maka amat malanglah bagi dirinya, kerana dia tidak akan mampu untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat itu adalah kunci untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu perlu kita hadirkan rasa takut kepada Allah. Ya? Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita perlu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah Allah? Ya, sebagai Tuhan kita, sebagai Rabb kita, dan siapakah diri kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sepatutnya sikap kita ataupun sifat kita sebagai seorang hamba kepada Tuhan kita, ya, yang mencipta kita, yang menyediakan rezeki kepada kita, ya, yang menyediakan segala-galanya dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak mahu kembali kepada Tuhan kita dan meninggalkan segala kesalahan, meninggalkan segala maksiat yang kita lakukan? Ya? Kita tidak tahu sampai bilakah ya Allah akan memberikan kita peluang untuk hidup di atas muka bumi ini. Ya? Sebab itulah jangan kita bertangguh untuk bertaubat. Ya, sebagaimana hadis daripada Rasulullah SAW, tu'radul fitan 'alal qulub kal hasir 'udan ila akhir hadis. Dibentangkan fitnah ke atas hati manusia seperti jalinan tikar,
satu demi satu, maka mana-mana hati yang menerimanya akan dititikkan dengan titik hitam. Mana-mana hati yang menolaknya pula akan dititikkan dengan titik putih. Sehingga hati itu menjadi salah satu daripada dua hati tadi. Satu putih melepak seperti batu putih yang tidak dapat dicacati oleh sebarang fitnah, manakala satu lagi adalah hati yang hitam legam, yang tidak lagi mengenali sebarang kebaikan dan tidak menolak sebarang kemungkaran. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala mudah untuk kita hapuskan. Cukup dengan kita bertaubat. Taubat itu dengan syarat yang pertamanya kita menyesal. Menyesal dengan bersungguh-sungguh terhadap dosa yang kita lakukan. Yang keduanya, kita meninggalkan perkara maksiat yang kita lakukan tersebut. Kalau kita berzina, tinggalkan zina. Kalau kita meminum arak, tinggalkan minum arak. Kalau kita meninggalkan solat, kembalilah kita solat. Yang ketiganya, kita berjanji untuk tidak mengulangi. Bila kita melakukan taubat ini dengan bersungguh-sungguh, insya-Allah, dengan rasa penyesalan yang bersangatan, dengan air mata yang mengalir, insya-Allah Allah akan menerima taubat kita. Tetapi dosa terhadap sesama manusia perlu ditambah dengan satu lagi syarat. Selalunya syarat inilah, syarat yang keempat ini sukar untuk manusia lakukan. Apa dia syaratnya, tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu kita perlu meminta maaf dan kita perlu kembalikan seandainya kita mengambil barang dia. Dosa-dosa sesama manusia, selagi kita tidak memohon kemaafan daripada orang yang berkaitan, maka dosa-dosa tersebut tidak digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, gunakanlah peluang yang ada di dalam bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai ahli taubat. Allah menjadikan kita sebagai ahli ibadah. Dan Allah pemudahkan untuk kita melakukan kebaikan, bersedekah dan sebagainya. Dan Allah pemudahkan untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan kita keluar daripada Ramadan ini sebagai manusia yang bersih, suci daripada segala dosa-dosa kita. Jadi itu saja yang boleh saya kongsikan untuk tuan-tuan dan puan-puan semua. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat manfaat daripada apa yang telah saya sampaikan. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.